Depa tangkap aku pula. Satgi depa pulau aku, sat depa pukul aku pula. Aku tu pikat kena pakai 2 orang bodyguard. Allah Taala kata tak payah. Allah kata apa? Tak payah. Sampaikan ya Muhammad apa yang aku suruh sampai dan aku jaga kamu. Maksud ulama ni kalau dia kerja dengan Allah, dia tak jadi masalah. Bila kerja dengan manusia jadi al ulama al umara. Hang buat konsert depan mata hang pun gajinya pasal duk diam pekak bisu gitu ya. Nak sebut satgi terpelanti pula. Sedangkan hang reti lebih dari tu dah. Nak harap ulama yang ada ilmu membawa manusia ke belah kesesatan dia sebut samanan qalila. Berjawab di depan Allah Subhanahu taala, esok akan ditanyakan golongan yang diberi ilmu, apa yang kamu tegur tak tegur benda yang mungkar di depan kamu. Nabi turun pak cik, dia bukan ada pangkat mufti pun ada. Nabi ini tengok Nabi Ibrahim turun dalam pak dia duk buat bahala. Tugas Nabi Ibrahim, ya bapa aku hang berhenti kerja hang buat bahala ni hang boleh menyesatkan manusia. Nabi Muhammad turun dalam keadaan anak yatim, bukan anak orang kaya dah. Hebat. Renunglah sirah pak cik. Kita duk lama-lama, kita duk ngaji lama-lama, balik lama-lama nampak tak jadi, tak ada. Orang yang diberi pangkat kedudukan duduk membisu nak sebut mungkar tak berani pak cik. Allah takut puas apa kata benda ni haram. Tak payah ngaji tinggi dah. Tengok pun tahu benda ni sesat. Aku tak ngaji terang mana aku tahu benda ni sesat. Aku tak ngaji aku tahu puak ni sesat. Ada. Tak nak buka kitab tengok. Ada tak dalam petua Yusuf Qaradawi kata arak ni sesat Allah. Arak ni tanya orang jahil lagu mana pun dia tahu ni sesat. Ni benda ni haram. Dia kena jadi Taliban sikit ngajak musyuk ni. Berganah gitu. Tak ganah tak pun jadilah ni. Nampak siapa tak jadi. Memang ngaji negara Taliban pun dah. Abang Kek Man tu tak main lah ni. Dulu mereka tanya saja, ustaz ni kalau keadaan negara Malaysia, kalau militan nak kata dah pakcik sikit lagi. Kalau negara Malaysia ni militan serang, ustaz ni nak duduk tahu mana? Tanya soalan. Pakcik takut pakcik, saya muda pakcik tu lah. Boleh tanya kalau militan serang Malaysia, ustaz ni nak duduk tahu mana? Tu soalan. Saya tanya abang-abang ni, saya kata militan tu siapa dia? Tak jawab pula. Tak jawab, biasa jawab. Militan ni kalau kata kita orang Islam faham bahawasanya pejuang-pejuang Palestin tu bertahankan Masjid Al-Aqsa, Syekh Ahmad Yasin sebagai militan. Cik Mursi di Mesir sebagai militan. Kalau kepala kita ada lagu tu sesat sungguh lah rasa. Ikhwan Muslimah IM, mereka kata ni teroris, ni pengganah kita yang sembahyang subuh jemaah pun depa ni pengganah. Ke mana kepala hampa? Kepala datang mana cik? 80 tahun, 9 tahun berjuang negara Mesir untuk memertabatkan Al-Quran sebagai sunnah perundangan dunia. Tiba-tiba kepala kita diserap oleh pemikiran barat mengatakan ni militan. Padat nampak. Saya tetap mengatakan kepada mereka bahawa saja sekiranya orang yang nak tegak agama, mereka ditulungan menegakkan agama Allah, yang menegakkan Al-Quran dan sunnah, kira ni anggap militan, mereka menyerang Malaysia, saya tetap berjuang dengan orang yang nak tegak agama. Kemah. Dia ikut. Allah mayang kemah dah, tanya akidah tak tahu mana. Ngarut. Tak ada ngarut ni nak balik dah sikit lagi. Nak kena macam mana nak pi Semang Jaya lah. Mana kita mengaji pak cik, kita mesti sokong orang nak bawa agama, tak kira apa kita kata ni golongan yang nak tegak agama, tanam hati kita baru kita mayang menjemaah balik modal ya cik. Tambah duit liga ustaz pula lagi tak ada ngarut. Tak ada cik, kalau kita ustaz ni riak tak kenal yang ni ulama, yang ni orang ni menyampaikan risalah Allah, tak ada. Sebab kita nak duduk hanya ada sikit saja pendek lagi masa kita. Akhirnya bila kita duduk dalam keadaan kita menghalang kerja-kerja agama, termasuk golongan yang rugi. Yang anda baca hadis yang tadi, satu hadis Nabi sebut di antaranya orang yang rugi di atas muka bumi ni orang yang sentiasa mengikut hawa nafsu dia. Dan orang yang beruntung, orang cerdik, dia sentiasa menghitungkan hari selepas pada dia mati. Itu 2 golongan Nabi sebut kepada kita. Cukup baca pada pagi ni ambil sedikit peringatan. Sikit tapi kena ganas sikit. Kalau duduk lembut-lembut tak digak ngarut ya. Mai mengaji pula cari ustaz yang kena kepala kita, kita mengaji. Yang tak kena kepala kita tak usah mengaji. Mengaji apa macam tu? Dia kemah je noh. Kita ngaji apa cik tak ngaji lah. Sebab itu Allah Taala bagi kepada Islam, kita kena ikut Islam. Islam kata tak boleh, tak boleh. Islam kata boleh, boleh. Tinggi ilmu tinggi mana pun, kalau kata Allah Taala kata semayang 10 2 rakaat, mayang subuh 2 rakaat saja. Tak ada orang mayang 4 rakaat. Allah Taala tetap hang rajin ke hang tak rajin terang mana pun, tetapi subuh tetap 2 rakaat.
Kita tak apa pagi ni kami rajin kami 4 rakaat, tak akan jadi macam tu. Tu hak Allah. Zuhur 4 rakaat ni tak boleh buat 2. So kita jamak. Nak buat kata ni hak Allah, ni hak Allah. Ni hak manusia, ni hak manusia. Cukup sikit pada pagi ni sebagai peringatan. Mungkin tak main dah ke kali ni ya nak main. Sebab Baun pergi jumpa kita Baun kawan kita. Lama abang-abang kita yang pernah mentalbiah kita. Lama tak tengok saya 3 tahun. Ini metang ni. Saya nampak semangat nak pakcik masjid, pakcik teruslah kita jangan duduk dalam golongan orang yang jahil, biar depa jahil, yang kita masa yang pendek kita terus dan supaya Allah pilih kita duduk di landasan yang anda bacakan tadi, ihdinas siratal mustaqim. Nak duduk siratal mustaqim kena cari ilmu. Ustaz mana mai mengajak kita mai dengar. Jangan duk pilih ustaz. Ilmu dia takkan jadi gitu. Mai dengar ustaz ni bagi orang sikit dapat. Saya dulu pakcik pergi luar negara, pergi mengaji anak tu. Kita duk fikir kalau kata orang tua mati habis macam mana jadi ingat agama. Tu yang pergi mengaji. Tu yang yang duk sengat lama ni sebab nampak masa panjang lagi. Pendek lagi. Yang nak mengaji sikit lagi. Kita tengok tu imam baca khutbah sepatutnya habis pukul 2.30, boleh habis pukul 3.30 tak ada nampak. Tapi kita tak marah kata imam, kita kata alhamdulillah lah. Dia boleh buat juga. Kalau tu imam ni mati esok, siapa pula nak bercara masjid ni? Tambahlah anak muda lah pakcik. Dengan ada ketumnya. Makan ada ketum keluar air, ada ketum ke hidung. Lepas tu nak cari tauliah ustaz-ustaz lagi. Pakcik, tengok lagi. Nak mengajak masjid kena ada tauliah lagi. No, dan ketum yang keluar anak muda kita keluar ke hidung. Putih orang perut tu. Tang mana anak muda kita duduk nak cari ustaz ada tauliah lagi. Tanya majlis agama nak cari ustaz ada tauliah lagi. Siapa yang nak abang kata ni agama kamu, ni yang disebutkan Muhammad, siapa nak bercakap lagi? Dengan keadaan kita kehilangan orang yang bercakap Islam. Cik nak macam tu. Dan anak muda semua jahil lebih tak tahu apa. Dah. Sebab tu saya lepas balik luar negara saya bertekad biarlah aku akhir hayat pejam mata sebagai penolong agama Allah. Kita bagi diri kita dah, kita duduk negara 12 tahun makcik. Tinggal negara terus pergi mengaji, oh ini agama, bila kita balik kita faham. Tu yang kata Syiah ni kita tengok kita Pak Syiah ni pakcik, kalau pakcik tengok majlis depa masa saya duduk di Karachi dulu, majlis 10 Muharram kalau pakcik tengok pakcik bukan dia pakcik weh. Kalau pakcik tengok dengan mata sendiri. Di Karachi ni pakcik, Karachi ni bumi Karachi ni Pakistan ni, dia kalau 10 Muharram dia akan katup semua jalan-jalan tak boleh lalu. Bumi Karachi ni saya duduk 6 tahun, saya berjalan tak habis, besarnya bumi Karachi. 6 tahun duduk berjalan tak habis. Penghujung bumi Karachi tak tahu tang mana. Mana besar. Hari 10 Muharram ni dia akan katup jalan-jalan depa semua, depa akan buat satu perarakan hari 10 Muharram ni hari kebesaran orang Syiah. Bila pakcik tengok majlis tu pakcik istighfar tobat terus. Kalau orang India dia buat perayaan di Bali Railway, depa saya ingat okey lagi. Ni bukan dia pakcik. Bila kita tengok kita kata ini ada sesat dan mereka keluar pada Islam, dia termasuk golongan yang kafir kepada Allah. Jelas terus. Sebab kita tengok depan mata kita. Kahwin mutaah kita tengok malam 10 Muharram bagaimana depa berzina dalam masjid depa, kita tengok. Iran saya biasa duduk pakcik. Iran saya biasa duduk, saya faham. Masa saya masuk Iran dulu ada 15 orang budak Melayu duduk mengaji di Qom di Tehran, mengaji Syiah. Tu 7 tahun 8 tahun yang lalu saya jumpa mereka, dan mereka duduk di Iran hampir 16 tahun dah. Bercakap Farsi yang cukup hebat. Dan kita jumpa mereka, kita tanya Yusuf balik Malaysia nama apa? Dia kata kami akan berjuang menyampaikan kefahaman Syiah di bumi Malaysia. Tak mana mereka duduk hari ni? Ada guna ya? Pakcik memang tak ada Syiah isu anak-anak kita. Yang mufti duduk tunggu lagi. InsyaAllah kita akan. InsyaAllah bila lagi? Kalau betul tu ya. Buat apa ni kapir tu senang je lah no? Ustaz Nam yang betul. Dan ulama kita gitu boleh? Tak nak dengan kapir orang tak tahu kan? Jom kita jumpa Maulana Syekh Zawali Khan di bumi Kacari Muhadisin. Dia mengeluarkan fatwa bahawasanya orang Syiah ni kapir terkeluar pada Islam. Kita ngaji universiti dia. Tak payah tagaklah pakcik. Sesat abang sesat, haram abang haram. Islam itu jelas. Sudah pagi ni ambil sikit sebagai peringatan kepada kita. Anda sudah dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفاحم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من الظلمات من الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نوّرنا بنور العلم وأبعدنا نسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه قلوب قد استمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدا على دعوتك وتعاهدا على نصرة شريعتك، فوسق له اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحمو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل وتوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمنها على شهادة في سبيلك. اللهم إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.